أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita buka majlis pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil InsyaAllah kita baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah memberikan ruang kepada kita pada malam ini untuk kita bertemu sekali lagi setelah beberapa minggu terhenti kuliah. Di malam ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita teruskan majlis ilmu kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kesempatan dan keberadaan kita pada malam ini di rumah Allah, di dalam majlis ilmu, mendapat redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah, insya-Allah
pada malam ini saya akan berkongsi dengan sidang jemaah sekalian tentang satu tajuk daripada kitab kita, iaitu Ziarah ke Alam Barzakh di muka surat 46. Tajuk Sakaratul Maut, metod kematian dan penderitaannya. 3 benda: Sakaratul Maut yang pertama, yang kedua metod kematian, bagaimana cara kematian berlaku, dan juga penderitaannya, maksudnya sakitnya mati itu. Jadi tajuk ni panjang, insya-Allah tengok malam ni takat mana boleh sampai. Kalau tak habis malam ni, memang tak habis lah malam ni. Kalau nak habis malam ni tuan-tuan sampai pukul 10, pukul 11 boleh? Boleh lah, kalau boleh tuan-tuan tunggu lah, saya nak balik. Sampai pukul 10, 11 kan satu tajuk ni. Tapi malam ni insya-Allah sampai azan isyak je kita stop lah. Baik, yang mana ada kitab di muka surat 46, penulis memulakan dalam tajuk ini dengan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Qaf ayat 19, surah Al-An'am ayat 93, surah Al-Waqiah ayat 83, surah Al-Qiyamah ayat 26. 4 ayat penulis masukkan untuk permulaan pada tajuk ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Surah Al-Qaf ayat 19. Jadi dalam ayat ini Allah Taala menerangkan kepada kita semua, bagi yang membaca Al-Quran, bagi yang memahami isi Al-Quran, bila sampai ayat yang ke-19 surah Al-Qaf, waja'at sakratul maut bil haqq, datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, membawa makna di sini sakaratul maut bukanlah satu bayangan, sakaratul maut bukanlah satu permainan, bukanlah satu benda yang main-main. Sakaratul maut akan benar-benar datang kepada kita semua. Tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini yang terselamat daripada sakaratul maut. Semua manusia akan menghadapi sakaratul maut. Ada orang tanya saya, Ustaz, Nabi Isa macam mana? Nabi Isa kan diangkat oleh Allah, dia tak mati. Nabi Isa pun akan menghadapi sakaratul maut setelah dia diturunkan ke bumi membantu Imam Mahdi untuk membunuh Dajjal. Kemudian Nabi Isa akan hidup seperti manusia biasa, akan berkahwin, akan beranak pinak selama 40 tahun. Selepas 40 tahun Nabi Isa akan wafat. Nabi Isa pun menghadapi sakaratul maut. Tidak ada manusia yang dapat lari daripada sakaratul maut. Duduklah dekat mana pun, dalam lubang, dalam jamban, dalam gua, duduk dalam kubur, lagi cepat dia datang. Duduklah kat mana pun, sakaratul maut tetap akan datang kepada kita semua. Bila sampai masa dia, tidak cepat sesaat, tidak lewat sesaat, tepat masa dia, malaikat maut akan datang menjenguk kita. Hai manusia, dia akan seru. Dia akan seru, hai manusia. Dia akan bagi salam dengan kita, salam pertemuan dengan malaikat maut. Jadi tunggulah saat tu. Tak ada, jangan tanya saya, Ustaz, ada tak cara macam mana kita nak mengelak daripada bertemu dengan malaikat maut? Tak ada cara dia. Saya tak boleh bagi jawapan. Jawapan dia, tidak ada cara untuk mengelak daripada bertemu dengan malaikat maut. Semua akan tengok malaikat maut. Hatta Nabi Muhammad pun, Nabi Muhammad sendiri melihat malaikat maut datang kepada dia. Nabi Ibrahim melihat, Nabi Musa melihat, semua Nabi melihat malaikat maut. Kita manusia biasa ni pun akan melihat malaikat maut. Itulah yang dimaksudkan, datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Tidak ada manusia dapat mengelak daripada sakaratul maut. Dalam ayat yang seterusnya daripada surah Al-An'am ayat 93, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut. Alangkah dahsyatnya ketika orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Ini dia masuk dalam penderitaan. Orang-orang yang zalim di atas muka bumi Allah ini bertindak kejam kepada anak-anak yatim, bertindak kejam kepada orang-orang susah, langsung tidak mahu menghulurkan pertolongan, membuat pembunuhan sana sini, buat kacau sana sini. Maka apabila dia mati, inilah yang Allah Ta'ala bagi tahu siap-siap. Dahsyatnya ketika orang-orang yang zalim dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Kedahsyatan itu tidak dapat kedahsyatan yang ada dekat dunia ni, dia tak dapat menandingi kedahsyatan orang zalim menghadapi sakaratul maut. Jadi kita kena elakkan diri kita tergolong dalam orang-orang yang zalim. Zalim ni dia banyak jenis. Ada zalim secara terang, ada zalim secara halus, ada zalim secara senyap-senyap. Maksudnya senyap dia tabuk fitnah untuk kawan tu, dia buat cerita naik jumpa bos, buat cerita macam ni. Lalah kali orang yang difitnah tu kena buang kerja. Itu zalim secara halus, menindas secara halus. Jangan dok faham zalim ni bunuh ya. Ada zalim dia banyak cabang, dia banyak jenis. Ya, jadi elakkan diri daripada tergolong dalam golongan-golongan yang zalim. Sebabnya Allah memberi perjanjian kedahsyatan orang-orang yang macam ini ketika sakaratul maut. Sakaratul maut dia cukup dahsyat. Nanti kita akan masuk bagaimana bentuk-bentuk sakaratul maut. Baik, dalam ayat yang seterusnya, falaula iza balagatil hulqum, surah Al-Waqiah ayat 83. Mengapa ketika nyawa sampai di kerongkong? Allah Ta'ala tanya, mengapa ketika nyawa sampai di kerongkong? Maksudnya, mengapa bila nyawa sampai di kerongkong masih belum untuk bertaubat, masih belum rasa nak bertaubat? Sayyidina Umar kata apa? Kalau nak buat baik waktu pagi, jangan tunggu waktu petang baru nak buat. Kalau rasa nak buat baik waktu petang, jangan tunggu waktu pagi esok baru nak buat. Rasa nak buat, terus buat. Rasa nak bertaubat, terus bertaubat, memohon keampunan daripada Allah. Jangan tangguh benda ni. Sebahagian ulama mengatakan menangguh-nangguhkan taubat ini merupakan satu dosa. Jadi jangan menangguhkan taubat. Baik, ayat yang seterusnya surah Al-Qiyamah ayat yang ke-26. Kalla iza balagatit taraqi. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongnya. Ini amaran daripada Allah. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongnya. Kalau dilihat dalam beberapa tafsiran, maksud sesekali jangan ini, janganlah kita manusia ni menangkan dunia daripada akhirat. Maksudnya melebih-lebihkan dunia daripada akhirat. Sampai saat nak mati sekalipun masih memenangkan dunia daripada akhirat. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dah dalam Quran, dalam surah Duha, imam kita baca tadi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa maksud dia? Kehidupan akhirat itu khairul laka minal ula, lebih baik daripada kehidupan yang awal. Wal akhiratu khairun wa abqa, surah Al-A'la. Akhirat itu lebih kekal. Akhirat itu kekal. Kebaikan di akhirat itu kekal. Surah Duha tadi sebut kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan yang awal. Kehidupan awal ni maksudnya kehidupan dunia ni. Akhirat lebih baik. Allah Ta'ala janji dalam Quran, akhirat lebih baik. Tuan-tuan nak apa? Kalau dekat dunia, tuan-tuan nak empat, betul? Faham nak empat apa kan? Nak empat, betul tak?
Akhirat syurga tak minta. Tak payah minta 4. Lebih daripada 4 dapat. Jalan berkepit sini 9, belah sini 9, depan keliling berkepit. Bini tengok alhamdulillah, bini tengok alhamdulillah. Dekat dunia bini tengok hang siap. Hang tunggu. Tu dekat dunia. Hang tunggu. Dekat syurga bini tengok suami dikelilingi bidadari, bini ucap alhamdulillah, suami aku dipilih oleh Allah untuk menjadi penghuni syurga, seterusnya dicintai oleh bidadari. Nampak? Bini suka suami dicintai oleh bidadari. Dekat dunia minta maaf. Minta maaf. Nampak? Allah Ta'ala janji dah kehidupan dekat akhirat tu lebih baik daripada kehidupan dekat dunia. Mengapa manusia masih buta? Mengapa manusia masih menginginkan dunia ini seolah-olah dunia ni adalah syurga. Dunia ni aku yang punya. Dia buat macam tu, dia tagline macam tu, dunia ni aku yang punya. Jadi dia boleh buat sesuka hati dekat dunia ni. Tuan, buka Quran, baca mana-mana surah yang menceritakan tentang nikmat-nikmat syurga. Masya Allah, seronok. Antaranya surah Al-Waqi'ah, cari dalam tu. Allah Ta'ala cerita tentang nikmat-nikmat syurga dalam tu. Dekat dunia tak boleh minum arak. Boleh minum arak? Boleh. Hukum dia haram, tu je lah. Mabuk. Arak dekat syurga nak minum. Minum tak mabuk-mabuk. Nampak hebat tak hebat? Benda yang tak boleh buat dekat dunia, syurga Allah Ta'ala bagi kebebasan untuk buat. Cuma satu benda aja jangan buat. Jangan menafikan Allah adalah Tuhan. Sampai ke syurga, jangan menafikan Allah adalah Tuhan. Allah tetap Allah sampai dalam syurga. Ini pegangan akidah tauhid. Sebab tu akidah ni kita pegang sampai syurga. Kita pegang akidah, hukum syariah kita pegang. Dunia aja, akhirat habis lah. Akhirat habis lah. Dunia hukum zina haram, akhirat tak ada dah hukum zina. Tak ada dah, sukarela. Boleh buat. Ini cerita dah ni. Ini kalau nak cerita nikmat syurga tuan-tuan, tambah lagi 2 jam. Tambah lagi 2 jam. Baik, kita fokus pada kita. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada tempat air atau bekas yang di dalamnya berisi air. Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut. Dengan kedua tangannya itu beliau mengusap wajahnya seraya berucap, tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian itu memiliki beberapa sakrat, iaitu sakit akibat kematian. Ini peristiwa saat Nabi nak wafat. Nabi sakit. Nabi nak wafat. Nabi dah terbaring dah. Dan masa tu keadaan fizikal Nabi pun daripada berisi dah semakin lama semakin kurus. Dan Nabi sakit. Bila sampai hari yang sakit Nabi semakin teruk, sampai hari Nabi nak wafat, Nabi rasa semakin sakit. Nabi minta dengan Aisyah bawakan dia sebekas air. Kemudian Nabi celup tangan dalam air tu, Nabi sapu dekat muka, Nabi pingsan. Beberapa kali Nabi buat macam tu, Nabi sapu kat muka, Nabi pingsan. Beberapa kali Nabi pingsan kerana sakitnya sakratul maut. Dan akhirnya ada satu ketika tu Nabi celup tangan dalam bekas air tu, kemudian Nabi sapu. Nabi kata apa? La ilaha illallah innalil mauti la sakarat. Nabi kata, tiada Tuhan selain Allah, innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian ini ada sakarat. Sakarat ni maksudnya sakit kematian. Itu maksud sakarat. Lepas ni kalau orang tanya sakarat ni apa dah? Sakarat ni sakit kematian. Semua orang akan menghadapi sakitnya kematian. Hatta orang Islam yang mukmin. Nabi sebut Allah akan mempersulitkan kematian dia.
Allah akan menyusahkan kematian dia. Bukan memudahkan, menyusahkan kematiannya. Tetapi orang yang bukan Islam, kematian dia dimudahkan. Terbalikkan dengan pemikiran orang Melayu, betul tak? Orang Melayu fikir apa? Kalau orang Islam susah mati, mulalah panggil hujung kampung, tolong buka bumbung, tolong buka semua tingkap. Ini berapa ekor hantu raya nak terbang keluar ni. Dia mula macam tu lah. Pemikiran. Memang tak dinafikan dari segi perubatan, memang ada sedikit. Kalau yang jenis duk membelah ni memang ada sedikit gangguan ketika dia nak mati. Tetapi cerita yang sebenarnya yang kita kena pegang, orang Islam, orang mukmin, Allah akan mempersulitkan kematian dia. Dia akan sakarat lama, dia akan nazak lama. Ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang 2 jam, ada yang sejam, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Mengapa? Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa-dosa dia, sehingga tidak ada dosa yang berbaki pada diri dia. Dengan menyusahkan kematian dia, apabila dosa semua telah habis, diampunkan oleh Allah dengan memberi sakit, memberi susah pada kematian, barulah dia akan meninggal dunia. Orang mukmin. Lepas ni jangan duk anggap susah mati banyak dosa. Tak, susah mati Allah Ta'ala nak ampunkan dosa dia. Yang nazak lama tu, yang nazak lama, mata duk tengok atas, mulut tengah duk menyawa huk-hak kan. Jangan kata ni susah mati ni berapa ekor kat dalam perut ni. Jangan tuan-tuan. Jangan, walaupun benda tu betul, jangan cakap depan dia. Jangan cakap depan ahli keluarga dia. Hormati ahli keluarga, hormati yang sedang menghadapi sakaratul maut ni. Jangan cakap. Walaupun dia tu orang jahat, samseng kampung dusun. Kan? Tiba-tiba samseng kampung dusun ni apa Syarif Dul kah? Syarif Dul. Contoh kalau ada nama Syarif, minta maaf banyak-banyak lah. Nama Dul pun minta maaf banyak-banyak lah. Syarif Dul, cerita Piramli saya duk cerita ni. Contohnya dia menghadapi sakaratul maut, duk pergi dekat padan muka samseng kampung dusun sekarang ni, susah nak mati, duk main judi sangat. Jangan buat macam tu. Sebab apa? Tidak ada manusia yang tahu dia ni husnul khotimah ke su'ul khotimah. Tak ada manusia yang tahu kecuali Nabi. Para Nabi kita dah tahu dah kematian Nabi macam mana. Confirm semua husnul khotimah. Tapi manusia macam kita ni kita tak tahu. Dia jahat macam mana sekalipun kita tak tahu. 5 minit akhir kehidupan dia dekat dunia, ya Allah aku bertaubat kepadamu, ya Allah ampunkanlah segala dosa-dosaku. Dengan izin Allah, Allah Ta'ala mengampunkan semua dosa dia. Dia meninggal seperti seorang bayi, tidak ada dosa. Kita tak tahu. Yang kita nampak hanya kejahatan yang dia buat. Sebab tu jangan menghukum. Kalau kita ni pergi melawat orang yang dalam nazak ni, hormat dia. Hormat ahli keluarga. Jangan duk caci, jangan duk maki. Jangan duk kata macam-macam. Jaga adab, jaga mulut. Ini yang Nabi ajar kepada kita semua. Ini yang Nabi ajar. Pergi dia, ambil Yasin, baca Yasin tepi dia. Dia ada 2 surah. Ada 2 surah yang boleh dibaca kepada orang yang sedang menghadapi nazak. Yang pertama surah Yasin, kedua surah Ar-Ra'd, juzuk yang ke-13, juzuk 13. Ini Nabi sebut dalam hadis. Baca surah Ar-Ra'd, baca surah Yasin, agar Allah memudahkan sedikit sakaratul maut dia. Ini tugas kita yang hidup bila tengok orang yang dalam keadaan nazak. Baik, nak ceritakan tentang sakit kematian ni. Kalau nak kata orang yang mati sakit ni banyak dosa, tuan-tuan, Nabi Muhammad wafat macam mana? Sakit. Berapa kali Nabi pingsan, berapa kali Nabi bangun nak pergi tengok
sahabat dia dah solat ke belum, Nabi jatuh pingsan, Nabi sakit. Jadi kita tak boleh nak kata yang susah mati, yang mati dalam keadaan sakit, ini su'ul khatimah. Tak boleh, dilarang sama sekali. SOP dah tak boleh. Kena husnuzan ketika itu, walaupun di depan kita tu sejahat-jahat manusia dalam kampung. Husnuzan dengan dia, husnuzan dengan Allah. Allah lebih menyayangi dia daripada menyayangi kita. Husnuzan dengan Allah. Ini cara dia tuan-tuan, cara orang Islam, cara orang mukmin yang ada ilmu. Ini cara dia. Bukannya pergi duk maki dia, duk geram dengan dia. Ni laknat ni. Aduh dia. Tak boleh laknat ni, lahanat lahabau semua dah ni. Dulu masa dekat dulu ni duk curi buah rambutan aku. Orang pun tanya, berapa biji dah curi? 2 biji lah. 2 biji ya. 2 biji pun nak sebut. Allah Akbar, halal buang lah. 2 biji rambutannya pun halal lah. Kan? Jangan duk cari persengketaan, sebab manusia yang tidak memaafkan manusia lain, sebenarnya dia menyulitkan kehidupan dia di mahsyar. Sebab apa? Kalau orang dia mati, kalau dia tu sendiri mati dalam keadaan dia tidak memaafkan orang lain, dekat mahsyar esok Nabi kata akan tertangguh dia punya turn hisab dia. Kerana apa? Menunggu orang tu datang jumpa dia minta maaf. Dia akan susah di mahsyar. Jadi maafkanlah orang lain. Walaupun bukan kita yang salah, tapi orang yang salah, maafkanlah dia. Tak ada kena bayar pun. Tak ada kena bayar RM50 ke apa ke. Tak ada kena bayar. Maafkanlah dia. Kita berlapang dada. Jangan berdendam dengan manusia lain. Benda ni dia akan menyusahkan kita di kehidupan yang akan datang. Baik. At-Tirmizi meriwayatkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, aku tidak menginginkan kemudahan kematian bagi seseorang setelah aku melihat betapa sulitnya kematian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dari Aisyah, ia mengatakan, aku tidak membenci susahnya mati pada seseorang untuk selama-lamanya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud kedua-dua kata-kata daripada Aisyah ni? Yang pertama, Aisyah kata, aku tidak menginginkan kemudahan kematian bagi seseorang setelah dia melihat sulitnya kematian pada Rasulullah. Maksudnya Aisyah kata, lepas ni aku tak akan tengok lagi dah kematian yang semudah Rasulullah. Kita tahu dah Nabi wafat sulit. Aisyah dia kata dia tak akan jumpa lagi dah kematian seperti Rasulullah. Yang dia akan jumpa yang lebih teruk daripada tu, lebih sulit daripada tu. Kalau nak cerita bab kewafatan Nabi, tunggu Maulidur Rasul lah pula. Dia cerita Nabi wafat ni tuan-tuan boleh google dalam YouTube dia, banyak ustaz-ustaz cerita cerita tentang kewafatan Nabi. Baik, kemudian yang kata-kata Aisyah yang kedua, aku tidak membenci susahnya mati pada seseorang untuk selama-lamanya setelah Nabi SAW. Maksudnya apabila Aisyah tengok seorang sahabat meninggal selepas kewafatan Nabi, Aisyah tengok orang Islam masa tu meninggal susah, maknanya Aisyah dia tidak membenci kesukaran kematian tu. Sebab apa? Sebab Aisyah dah tahu dah sakitnya mati ni. Kematian ni memang sakit. Tidak ada manusia dapat lari daripada sakitnya kematian. Bezanya, ada yang mengalami sakaratul maut tu 2 jam,
3 jam, sehari, 2 hari. Ada, itu tempoh itu berbeza, tapi sakit mati tetap dirasai oleh semua sekali, walaupun bentuk kematian dia disebut sebagai mautul fajaah, iaitu kematian mengejut. Kematian mengejut ni macam mana? Mati lemas, mati dalam tidur, kena tembak dengan bom, berkecai badan. Ustaz, yang kena tembak dengan bom berkecai badan tu celah mana Ustaz? Dia nak rasa sakitnya mati. Akan ada beberapa saat ketika sebelum dia nak mati tu, akan ada beberapa ketika dia akan rasa sakitnya mati. Semua orang akan rasa. Cuma Nabi sebut yang mati mengejut mautul fajaah ni, dia istirahah, dia istirahat, dia rehat sikit lah, maksud dia tak ada lah rasa sakit tu terlalu lama. Dia sakit tetap sakit. Nabi kata kerehatan bagi orang mukmin. Dia ada rehat sikit. Yang bagi mukmin lah, yang mati dalam tidur, mati lemas, mati terbakar pun dikira sebagai mautul fajaah, iaitu kematian yang mengejut. Mati kena serangan jantung yang sekejap-sekejap je ni, sakit terus mati, sakit terus mati, macam tu. Itu dikira sebagai kematian yang mengejut. Baik, Abdullah ibn Imam Ahmad dalam Zawaid Al-Zuh meriwayatkan hadis dari tabi' bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sementara ketika itu beliau sedang berusaha menghadapi sakaratul maut, seandainya anak cucu Adam tidak berbuat kecuali hanya untuk ini, yakni menghadapi kematian, pastilah dia beramal. Ini Nabi, saat Nabi nak menghadapi sakaratul maut pun, saat Nabi menghadapi sakaratul maut, Nabi masih sempat lagi berpesan, seandainya anak cucu Adam ni tak berbuat, maksudnya tidak beramal, kecuali hanya untuk menghadapi kematian, pastilah dia akan beramal. Maksudnya kita buat amalan ni, kita duk semayang, kita duk baca Quran, semua ni sebagai apa? Persediaan kita untuk menghadapi sakaratul maut. Ini menuntut ilmu pasal sakaratul maut ni juga dikira sebagai persediaan menghadapi sakaratul maut. Malam ni baru tahu, oh sakit mati, tengok tenang je. Lepas mati tutup mata rapat, mulut pun senyap, dia tengok tak sakit pun. Sakit tuan-tuan, siapa pernah rasa dia tahulah. Kan? Nak tahu sakit, tanyalah yang pernah rasa tu, dia tahulah rasa macam mana sakitnya sakaratul maut. Ada orang yang boleh bagi tahu, ada. Dia boleh bagi tahu sakaratul maut dia macam mana. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, malaikat tanya dengan dia, wahai Ibrahim, ketika hang menghadapi sakaratul maut macam mana rasa dia? Nabi Ibrahim kata apa? Seperti burung hidup yang digolek-golek atas api. Dan rasa sakit tu macam digolek-golek atas api. Tanya pula dengan Nabi Musa, wahai Musa, macam mana sakitnya sakaratul maut? Nabi Musa kata ibarat daging tu dipanggang atas api. Tuan-tuan pernah tengok tak binatang yang hidup letak atas api, macam mana dia punya menggeliat dia duduk atas harang api tu, macam tu sakitnya. Dan dalam hadis Nabi, Sayyidina Ali ada menceritakan sakitnya sakaratul maut ini ibarat 1000 tusukan pedang. 1000 tusukan pedang kat badan ni. Tuan-tuan balik nanti ambil jarum yang bini duk cucuk kat tudung tu, kan, ambil jarum tu, ambil tu, cuba cucuk kat sini. Kalau tak berani cucuk, bagi dekat bini, tolong cucuk abang Ustaz. Bini pun heran, apa sebab tiba-tiba lelaki ku ni dosa cucuk dia, tolong cucuk Ustaz. Bini pun nak buat tak buat, nak buat tak buat, nak buat tak buat, cucuk, pam dia cucuk sungguh. Baru satu cucukkan, baru satu tusukan jarum yang cucuk kat tudung, rasa macam mana?
mengalir darah, bini tengok pun menangis dan nazar pun minyak gamat. Kita pun duk adui, bawa pergi hospital, Baru satu cucukan jarum yang halus, belum 1000 tusukan pedang. Ini Sayyidina Ali cerita. Nabi cerita pada Sayyidina Ali cerita kepada para sahabat. 1000 tusukan pedang, tuan-tuan. Jadi kita hari ini kita mengaji pasal sakaratul maut ini bukan untuk takut, tak, tetapi untuk persediaan kita menghadapi sakaratul maut. Sakit sakaratul maut ni kita nak bukan kita kita nak tahu macam mana keadaan sakaratul maut ini agar kita ni lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gunanya kalau dalam gunanya kita mengaji ilmu ini. Baik. Satu lagi saya akan baca hadis daripada Nabi. Ibnu Mas'ud menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya nyawa seorang mukmin akan keluar disertai cucuran keringat, sedangkan nyawa orang kafir keluar seperti mengalirnya nafas keldai. Sesungguhnya orang mukmin pasti melakukan kesalahan, oleh kerana itu dia akan merasakan kesulitan ketika menghadapi kematian sebagai tebusan bagi kesalahannya. Sedangkan orang kafir pasti memiliki kebaikan sehingga ia dimudahkan dalam kematiannya sebagai tebusan atas kebaikannya. Hadis riwayat Tabrani. Baru tadi saya sebut, terbalik kan, baru tadi saya sebut orang mukmin disulitkan kematian sehingga dia mati dalam keadaan tidak membawa apa-apa dosa. Orang kafir dimudahkan kematian kerana apa? Allah Ta'ala menebus segala kebaikan yang dia buat dekat dunia ni dengan memudahkan kematian dia. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengoklah kan, kawan-kawan yang bukan Islam meninggal dunia, duduk dalam kanda tu cantik ya, pakai kot, pakai tie, ada bunga tepi. Ada yang macam dalam tanah kubur tu muka hitam, lepas tu ada ulat sawah naik menintah ni, ulat kaki, lepas tu ulat keluar ke hidung. Ada tak? Tak ada. Cantik ya. Saya pakai bedak ke semua cantik. Hak senyum pun ada. Sebab Allah Ta'ala mudahkan kematian. Sebab apa? Allah Ta'ala membalas segala kebaikan yang buat dekat dunia ni. Sehingga kan dia mati, tidak ada satu kebaikan pun dia boleh tuntut di hadapan Allah. Berbeza dengan orang Islam. Allah Ta'ala sulitkan kematian untuk menghapuskan dosa-dosa dia, sehingga tidak ada satu dosa pun apabila dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di mahsyar esok. Satu dosa pun tak ada. Jadi kita kena doa kepada Allah, minta Allah Taala yang pandu kita. Antara tanda-tanda apabila Allah Ta'ala nakkan seseorang tu jadi baik, semakin meningkat usia dia, semakin dekat dia dengan Allah, semakin banyak amal ibadah dia, semakin dekat dia dengan masjid, semakin elok budi pekerti dia, semakin cantik hati dia, semakin elok peribadi dia. Ini tanda Allah Ta'ala sayang. Dan semakin lama kehidupan dia, dia semakin sibuk dengan urusan akhirat. Dia bukan sibuk dengan urusan dunia. Nabi kata nak tengok kita ni ada azan. Azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita habiskan perbahasan tentang hadis ini. Sikit je lagi, dalam 1 minit 2 minit lagi habis lah. Sebagaimana yang saya nyatakan tadi, daripada hadis Nabi SAW, Nabi ceritakan kepada kita, orang mukmin itu disulitkan kematian, sehinggakan tidak ada dosa yang dia bawa masuk ke alam barzah, tak ada dosa. Maka berbeza dengan orang-orang yang bukan Islam. Dia mati dimudahkan oleh Allah akan kematiannya, kerana Allah Ta'ala menebus segala kebaikan yang dia buat dekat dunia ni, sehinggakan tidak ada satu kebaikan pun yang dia akan tuntut di hadapan Allah, kerana Allah Ta'ala telah mudahkan kematian dia. Tuan-tuan, dalam kematian ini tidak ada doa yang Nabi ajar kepada kita untuk menghilangkan sakit sakaratul maut. Nabi tak pernah ajar. Cuma ada doa mudahkan, ringankan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kepada kami
ringankanlah kepada kami sakaratul maut. Itu je yang Nabi ajar. Nabi tidak pernah ada doa. Jangan tanya saya, ustaz, ada tak doa nak bagi hilang sakit sakaratul maut? Jawapan dia, tak ada doa hilang sakit sakaratul maut. Yang ada doa ringankan sakit sakaratul maut. Sebab Nabi tahu seluruh umat Nabi akan menghadapi sakitnya sakaratul maut. Sebab tu Nabi di saat akhir hayat Nabi, Nabi ajar doa ini, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah, ringankanlah sakit sakaratul maut. Kita minta dengan Allah. Sebab kita tahu dah mati ni memang sakit. Mati aksiden kedebam dengan lori, terus mati dekat jalan raya tu. Orang kata apa? Ni tak dah nak kata apa ni. Tu bahasa orang Kedah ni, tak dah nak kata apa, terus mati. Macam tu. Tak sempat nak buat apa-apa, terus mati. Ambulans pun tak sempat sampai, baru call ambulans, mati dah. Cakap ambulans, tak payah mati dah. Walaupun macam tu, dia tetap merasakan sakit sakaratul maut. Tetap akan rasa. Tak ada manusia yang dapat elak. Jadi doa dia, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Mudahkanlah, ringankanlah sakaratul maut kita. Di muslimin yang dirahmati Allah, sekadar itu sahaja perkongsian untuk malam ini. Mudah-mudahan memberi peringatan dan pengajaran buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan husnul khatimah di pengakhiran hidup kita, insya-Allah. Mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.